Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tiba-tiba ada satu berita yang tergempar. Tiba-tiba kononnya ada lagi berita mengejutkan, kabar angin berkaitan dengan rombakan kabinet. Adakah sebenarnya ada menteri di dalam kabinet hari ini yang tidak bekerja? Sehingga kan ada tular berita ataupun kabar angin berkaitan dengan rombakan kabinet. Nah, isu rombakan kabinet kembali muncul selepas pemilihan DAP. Oke, baik tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Nah, bolehlah tengok mana satu produk yang sesuai dengan Anda. Nah, yang ngam di hati, yang ngam di mata. Jangan kasih lama, klik produk itu. Order macam biasa sangat mudah, sangat simple. Order macam dekat Shopee. Oke, kita teruskan dengan isu rombakan kabinet yang tiba-tiba muncul setelah pemilihan DAP. Nah, ada satu kenyataan berkaitan dengan rombakan kabinet. Serah kepada Perdana Menteri Anthony Locke, kata SIM. Manakala artikel yang lain berkata, berkaitan dengan rombakan kabinet, timbul isu tersebut selepas pemilihan DAP. Desas-desus mengenai rombakan kabinet kembali timbul selepas pemilihan DAP. Bekas ahli Parlimen Bangi, Ong Kian Ming berkata, DAP akan berpeluang untuk menukar menteri dan timbalan menterinya pada Desember ini. Apabila tempo Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz sebagai senator tamat. Ia walaupun Setiausaha Agung DAP, Anthony Locke telah menegaskan bahawa keputusan pemilihan jawatan kuasa eksekutif pusat, parti itu tidak akan memberi kesan ke atas kedudukan menteri atau timbalan menteri DAP. Nah, secara logiknya sekiranya kita fikir Zafrul daripada Barisan Nasional, adakah di sini ada perebutan jawatan menteri di antara DAP dan BN? Ataupun kalau saya jadi PM, bayangkanlah kalau saya mempunyai kuasa sebagai PM, saya melihat menteri-menteri tidak bekerja, saya akan pecat terus. Saya akan bagi tindakan ataupun tukar kepada pemimpin yang lebih sesuai untuk memegang jawatan sebagai menteri. Nah, di dalam artikel yang satu pula berkata, berkaitan dengan rombakan kabinet. Timbalan Setiausaha Agung DAP yang baru, Stephen Sim, menyerahkan kepada PM Anwar Ibrahim dan Setiausaha Agung DAP Anthony Locke untuk menentukan sama ada rombakan kabinet akan berlaku atau sebaliknya. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum kita mulakan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Nah, bolehlah tengok mana satu produk yang sesuai dengan Anda, yang sesuai di mata, sesuai di hati. Jangan kasih lama. Klik produk tersebut, order macam biasa, sangat mudah, sangat simple. Order dekat Shopee. Nah, tuan-tuan dan puan, sebelum ini kita sudah mendengar berkaitan dengan cerita dan berita panas yang melibatkan 14 MP UMNO yang akan berpaling tada. Ada juga yang kata spekulasi ataupun komen daripada netizen berkata, Ismail Sabri antara ahli parlimen daripada UMNO, Barisan Nasional yang akan berpaling tada. Tapi itu mungkin hanya komen daripada netizen dan mungkin hanya pertanyaan. Tapi saudara-saudara, akhirnya setelah berkaitan dengan kes yang melibatkan nama PM9, penemuan RM177 juta, dan pada akhirnya orang kata dana itu digunakan untuk tebuk atap, dana itu digunakan untuk membeli MP UMNO. Tapi akhirnya ini pengakuan Ismail Sabri, yang pasti membuat kejutan kepada Anwar Ibrahim sendiri, kepada Zahid Hamidi, terutamanya Presiden UMNO, dan juga kepada kepimpinan Perikatan Nasional. Menurut Ismail Sabri, kita tetap sokong Anwar. Jadi kalau nak cakap
Jangankan 14 MP, 20, 30 MP kerajaan ataupun BN pun tidak akan mengalihkan sokongan, tidak akan berpaling tada terhadap Anwar Ibrahim. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri menafikan bahawa beliau dan 13 MP UMNO telah menarik sokongan kepada PM Anwar. Sebenarnya cerita ini sudah lama dan pada peringkat awal saya tidak mahu layan kerana perkara tersebut tidak benar. Tapi ia berterusan melalui tulisan dan video. Jadi akhirnya saya terpanggil untuk menjawab. Makna kata tiadalah harapan Muhyiddin untuk menarik 14 MP UMNO. Tiadalah harapan PN untuk menumbangkan Anwar Ibrahim. Perkara ini tidak benar. Kononnya saya sudah pun keluar. Tapi sebenarnya tiada siapa keluar UMNO atau BN. Sebaliknya kita kekal dalam kerajaan, katanya seperti dipetik Sinar Harian. MP Bera itu yang kini disiasat SPRM tidak menolak kemungkinan pihak tertentu yang berniat jahat menyebarkan fitnah terhadap 13 MP lain khususnya dirinya. Nah, itulah mungkin di sini ada gesaan terhadap PM9, terhadap Ismail Sabri untuk mendedahkan siapakah pihak jahat ini yang coba untuk mungkin lebih kepada melaga-lagakan Ismail Sabri dan kepimpinan Anwar. Adakah pula 14 MP termasuk beliau ini akan menarik sokongan? Tapi sebenarnya cerita ini tiada pun. Menurut Ismail Sabri, beliau menafikan perkara ini. Makna kata Anwar Ibrahim tetap cukup sokongan. Tapi let's say lah 13 MP itu keluar daripada UMNO, keluar daripada kerajaan menarik sokongan. Bukan keluar daripada UMNO tapi menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Adakah mereka bersedia untuk membayar 100 juta? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah sekiranya Anwar kehilangan 13 sokongan MP, beliau akan ditumbangkan? Coba kita kira-kira. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum kita teruskan kepada isu panas dan hangat kita hari ini, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Bolehlah tengok mana satu produk yang sesuai dengan anda. Banyak produk yang saya share di sini. Macam mana nak order? Sangat simple, sangat mudah. Tekan produk tersebut, order macam biasa, macam dekat Shopee. Kita teruskan dengan isu panas hari ini di mana berita tentang gesaan terhadap Dr. Sam ataupun salah satu pemimpin yang pernah disebut-sebut menjadi calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional, yaitu Menteri Besar Terengganu. Tular kain rentang desak MB Terengganu letak jawatan. Sebuah kain rentang yang mendesak Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar, melepaskan jawatannya menjadi tanda tanya ramai. Jadi saya nak tanyalah, saya pun tidak tahu bila kain rentang ini bila berita berkaitan dengan kain rentang ini, adakah masa kini ataupun dulu, kita pun tak tahu. Tapi ini perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 24 Mac. Adakah timbul isu di antara Menteri Besar PAS Terengganu bersama dengan kepimpinan PAS bersama dengan Perikatan Nasional? Kenapa sehingga ada gesaan terhadap beliau untuk letak jawatan? Atau beliau ini sebenarnya tidak bekerja? Biasanya kalau ada desakan untuk letak jawatan, kalau di Malaysia ini tidak lain dan tidak bukan, antara penyebabnya adalah pemimpin tersebut rasuah. Nah, saudara-saudara, saya pun tak tahulah apa sebenarnya faktor dan penyebab kepada gesaan bagi Menteri Besar Terengganu untuk letak jawatan. Tapi ini pasti satu perkara yang mengejutkan. Kain rentang yang tergantung di kawasan berdekatan deretan kedai di Terengganu mula tular sejak semalam. Terpampang wajah Ahmad Samsuri yang dipangka dan tulisan berbunyi, "Demi masa depan kerajaan, MB Samsuri sila letak jawatan." Hashtag geng kita tolok MB. Ramai tertanya apa yang terjadi selain mengandaikan sedang berlaku pergolakan dalam negeri.
dalam kerajaan negeri. Hasil semakan dan komen orang ramai difahamkan kain rentang tersebut merupakan banting lama yang ditularkan kembali oleh pengguna X. Tetapi tidak pasti tahun bila ia dinaikkan. Ahmad Samsuri dilantik sebagai Menteri Besar sejak 2018, yaitu ketika PRU ke-14. Nah, itulah tidak tahu bila kain rentang ini, sejak bila kain rentang ini digantung. Kalau pun digantung, kenapa ada gesaan terhadap MB Terengganu untuk letak jawatan? Kalau terlibat dengan rasuah, bagi saya pasti satu lagi perkara yang tidak disukai oleh netizen. Sana sini rasuah. Tapi kita berharap semuanya baik-baik saja. Apa komen Anda?